selama 25 tahun. Saya sudah berumah tangga selama 25 tahun dan selama ini ada jugalah naik up and down dengan mertua, dan saya juga pernah masa tahun pertama setelah perkahwinan tinggal bersama di rumah mertua saya. Okey, alright, alhamdulillah. Okey. Di bawah Tuan Surya, Encik Sazali, yang saya rasa tak perlu kita kenalkan, tapi tak apalah, dia tetap nak kenalkan diri dia. Dipersilakan. Unmute Tuan. Tadi dia ajar saya, sekarang dia pula. Mute, maaf, sorry. Okay. Sebab disuruh diam, saya diam. Diam. Okay. Nama saya Sazali Saruhan. Saya dari bidang hartanah, sebenarnya yang ramai kenali saya itu dah lebih daripada nak cakap termnya tahun macam segan, macam tua gitu. Jadi dah slightly more than 20 years lah, lebih daripada 20 tahun alhamdulillah. Dan mungkin apa yang saya boleh kongsikan nanti insya-Allah pengalaman-pengalaman saya dengan ramai-ramai pembeli-pembeli yang beli dengan mak mentua, beli dengan suami dengan isteri, yang itu mungkin saya boleh kongsikan agak interesting nanti insya-Allah. Saya sendiri dah berumah tangga lebih daripada 12 tahun dan alhamdulillah dengan apa yang saya pelajari, dengan apa saya lihat, saya dapat merubah dari segi macam mana saya punya komunikasi dengan keluarga mentua, keluarga ipar dua saya, Jadi mungkin itu yang saya agak gairah untuk kongsikan bersamalah hari ini. InsyaAllah kita mungkin dapat pelajari satu sama lain, dan InsyaAllah hari ini kita dapat berkat ilmu, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Tadi Sazali cakap kan, pengalaman dia dengan ramai, mungkin saya tengok ramai apa ramai isteri ke? Oh, ramai pelanggan. Ni hari baik, bulan baik nanti. Nanti lepas ni perang pula. Maaf ya. Doanya dikabulkan nanti takut. Tak. Okey. Tak. Nauzubillah. Okey. Di syurga Encik Sazali. Di syurga. Amin. Okey, dipersilakan Puan Maria. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Maria Muhammad. Saya bekerja sebagai di one of the mosque in Singapore, and saya dah berumah tangga dah nak masuk 4 tahun. Alhamdulillah. So nanti kita akan lebih tahulah macam mana peranan saya sebagai menantu. Menantu jarak jauh. Menantu jarak jauh. Alhamdulillah. MJJ. Selalu saya dengar PJJ Oh, ini MJJ. Jarak jauh. Okey, silakan Puan Mazda. Mazda 323. Macam model kereta je. Okey ya Puan, silakan. Selamat pagi semua. Sihat Alhamdulillah. Nama saya Mazda, panggilan Mazda. Saya sebelum ni saya bertugas di Mediacorp under MRC Media Research. Selama 10 tahun dah 10 tahun lah lepas saya dah berumah tangga selama more than 50 dan gagal pertama. Jadi sekarang kedua lah, suami yang kedua. Yang pertama saya gagal. Jadi dengan kegagalan tu kita dapat mempelajari dan experience betul lah kenapa boleh jadi kegagalan itulah. Betul. InsyaAllah kita akan belajar daripada kesilapan. InsyaAllah. Puan Mazda, saya rasa tukar nama kepada Mediacorp lagi baik. Mazda/Mediacorp. Okey. Kalau anda di luar sana nak tahu, Puan Mazda ni selalu keluar dari Media Warna. Okey, lepas ni you look up for her. She's very active. Kalau ada caller, she's one of them. Itulah dia. Okey, jadi seterusnya kita beralih kepada Puan Salamah Latif. Yes, dipersilakan. Okay. Assalamualaikum, saya Salamah Latif, seorang ibu tunggal, mempunyai 3 orang anak, 2 dah berkahwin. Jadi saya ada menantu perempuan dan menantu lelaki. Menantu perempuan saya duduk serumah, jadi saya duduk rumah anak. Interesting kan? Duduk serumah dengan menantu perempuan. Ada menantu perempuan, ada menantu lelaki, tapi dia pilih untuk duduk dengan menantu perempuan. Okey, tak apa, nanti kita akan dengar pada cerita itu. Jadi sebelum itu mungkin saya ingin mulakan soalan pertama saya kepada Puan Maria Muhammad, sebab beliau yang termuda Kita lihat antara kita ni, kita semua dah ada 2 digit. Mungkin sedikit pengalaman saya sudah berumah tangga alhamdulillah, masih lagi dengan suami yang satu selama 20 tahun.
Saya baru je bulan lepas menyambut kita punya anniversary yang ke-20. Ya, saya rasa macam baru semalam saya kepak bimbing tiba-tiba dah 20 tahun. 20 tahun cepat. Cepat sekali kan? Sebab tu jadi yalah saya juga adalah sikit je pengalaman sebagai menantu, tapi sebelum itu mungkin saya ingin bukakan soalan pertama saya kepada Puan Maria Muhammad sebab beliau adalah sangat muda. 4 tahun awak, 4 tahun. Rasa Tapi je kecil tu kat tengah-tengah. Cantik kan position dia dekat tengah-tengah. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, saya rasa ini adalah satu peluang untuk kita juga belajar. Ya, bukan bermakna kita lebih tua, kita lebih tahu, tidak. Jadi dipersilakan Puan Maria, mungkin sedikit ceritalah ya. Ya seperti saya katakan tadi atau anda katakan tadi suami anda American Malaysian. Dan hubungan jarak jauh dengan mertua. Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, saya. Betul. Sebelum Ustaz mulakan, insyaAllah bagi mereka yang menyaksikan kita live, insyaAllah kita akan bentangkan, kita akan mengalu-alukan semua soalan-soalan melalui komen, dan insyaAllah kalau macam ada soalan-soalan yang nak diajukan pada ahli panel kita, boleh tekan komen dan juga share. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan bersama, insyaAllah. Ustazah, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya berkahwin ketika umur first thing saya nak share is umur suami saya is 5 years different dengan saya. Dia lagi muda 5 tahun. Dan sekarang baru usia 24 tahun, saya dah 29 tahun. Jadi kami dah kahwin 4 tahun. Jadi kira-kira lah umur dia berapa kahwin very young, at a very young age, right after kita habis kita punya university life lah. Then kita make decision untuk nak nikah. So pada awalnya kita nak stay dekat Malaysia, settle down in Malaysia. But then I'm Singaporean, American, macam tak ada kaitan nak duduk Malaysia. Macam tu. Jadi bila kita back and forth, because saya ada part time job kat Singapore, then from there kita dapat realize then we need stay in Singapore. Sebab saya Singaporean, sebab ada kuat lah sikit kan untuk saya nak bawa my spouse. So from there Alhamdulillah Allah berikan saya peluang. Bila saya nikah tu ada up and down lah. Masa nikah tu pun ada up and down sebab dia adalah anak sulung. Jadi kita kahwin dengan anak sulung ni, mak punya perspektif different kan. Menantu yang macam mana, menantu yang macam mana, kenapa anak aku nak kahwin muda sangat, apa budak ni dah buat dengan anak aku, macam tu kan. Tapi suami saya adalah seorang yang saya boleh cakap saya bangga kerana dia nampak masa depan dia daripada umur dia 16 years old. Dia dah ada that mindset yang dia nak kahwin muda, ada beberapa sebab. Bagi dia kahwin ni bukan hanya nak enjoy with your partner. Bagi dia bila dia menikah ni, dia dapat sesuatu daripada Allah SWT dengan dia dapat discover dia punya identity sendiri. Jadi anak sulung ni kan lain-lain perangai dia. Tapi Alhamdulillah ada jugalah pasang surut bila kita baru-baru kahwin, kita dah lah tua kan. Memang umur mak orang tua pun lebih dalam 40 atau belum lagi 50. Jadi kita dengan mak mentua tu boleh katakan macam kakak orang dia macam macam dekat sangat kan. Jadi nak kita how my relationship is that kita ada I can see lah, I can sense my mother-in-law macam a bit sedih, kecewa dengan keputusan my husband at that time. Tapi kita as a wife, takkan kita nak cocok kan? Mak you lah tak bagus, mak you ni tak suka I ke? I tak feel that. Sebab I think nearly to 3 months, my mother-in-law tak berbual dengan kita dulu. Masa kita baru-baru kahwin kita stay kat Malaysia tu 3 bulan tu dia tak berbual dengan kita orang sebab dia tengah dalam keadaan very kecewa, sedih. I understand. So kita as menantu kita tetap visit, tapi dia merajuk lah macam salam, macam apa, sedih lah, I understand lah anak sulung So kita pun faham, tapi kita bagi masa. Sampailah hari raya, at the end of the tu, myself, saya punya pendirian adalah saya tak suka push. Kalau you need time, by all your means lah, tak ada masalah. Tapi Alhamdulillah setiap hari doa, tak putus doa, biar Allah lembutkan hati mak mertua kan. So kita nak menantu perempuan sulung kan. Dahlah sulung besar, lepas tu umur pun dah tua sikit daripada anak dia. Jadi kita kena play part as a matured adult lah. So Alhamdulillah after kita orang dah discover kita nak duduk Singapore everything, since that lah she's okay, pelan-pelan sayang. Masa kita sakit tu, masa
masa kita kat Malaysia kita sakit satu kali tu dia yang masakkan untuk saya, dia yang jaga untuk saya. So macam I can say that she accept me lah as what I am lah. Alhamdulillah. So my mother-in-law ni orang dia sangatlah awesome. Dia tegas tapi dia boleh blend dengan anak-anak. Anak-anak semua dah besar, dah belasan. Yang paling kecil pun adik ipar saya umur sekarang tahun ni 11 tahun. So macam kecil lagi. So macam but she manage to macam boleh boleh sama-sama get along dengan adik-beradik semua. So adik-beradik pun tak ada macam rahsia, tak ada, relax lah. My mother-in-law very cool lah. So alhamdulillah, dan after kita dah settle down, jadilah menantu jarak jauh. Bila jadi menantu jarak jauh ni, selalulah video call kan. Kalau bila suami video call tu kita join sekali. So my mother-in-law ni dia bukan jenis yang macam mak-mak yang tipikal yang every week kau kena call aku dia tak ada. Dia very understanding and selalu support. Go ketika saya tengah on go for my weight loss punya journey. Weight loss journey saya dia nampak. So dia macam tengok Maria sekarang macam mana, macam she give me the support, everything. Very good lah. Happy tau. From I change from 100 my actual dulu is 158 kg Sekarang saya dah 110. Nampak tak? Pipi pun dah nampak. Dulu pipi bulat macam tu kan. Macam muka. Kan dah tajam sikit dah runcing Dah runcing. Itu semua adalah berkat doa kalau mak bapak kita kan, tak kira lah mertua ataupun bukan, dia mak bapak kita yang betul dia doakan kebahagiaan kita, insya-Allah hidup kita bahagia. Itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan menantu jarak jauh. Sebab bila jarak jauh ni orang cakap bila jauh dia lagi sayang, lagi rindu. Kalau dekat ni dia kata busuk. Dia macam busuk tak nak ada. Kalau ada je salah sikit tu kan. Tapi alhamdulillah inilah rezeki saya dapat mak mentua yang masya-Allah tabarakallah. Saya doakan semoga Allah balas segala jasa mak mentua saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin amin amin. Okey. Jadi Puan Maria tadi ada kata tentang yang ibunya agak sedih bila suaminya berumah tangga dengan anda. Adakah itu merupakan anak pertama, maknanya anda adalah menantu yang pertama kali lah diterima. Okey. Yes. Dan apabila anda buat keputusan untuk anda dan suami tinggal di Singapura kan, waktu tu sudah berapa lama rumah tangga? I think that one dah almost a year. Lepas. Tapi sebelum tu setahun duduk dengan ibu mertua. Setahun tu kita actually duduk sendiri dekat Malaysia, tapi kita selalu visit. Di Malaysia tu di mana ibu mertua anda? Mak mentua saya my mother-in-law dekat dekat ni Lembah Keramat. Mana tu? Kita orang Singapura tak tahu. Dekat KL, area nak dekat KL tu Lembah Keramat. Area KL tapi dia atas sikit nak dekat dengan Genting. Okey, tak apa. Cakap KL je kita dah tahu. Kalau cakap Lembah Keramat saya tak tahu. Lupa pula. Tak tahu. Itu KL. KL. Okey, alhamdulillah. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada Puan Maria. Alhamdulillah. Jadi okey, beralih kepada Puan Salamah iaitu ibu mertua muda. Jadi anda mempunyai menantu lelaki dan menantu perempuan. Ya. Dan anda okey, sekejap mana soalan dia tadi tiba-tiba hilang pula. Okey, dan okey, anda rasa tak perbezaan tak? Bukan cara anda melayan menantu anda, tetapi reaksi atau respon menantu lelaki dan perempuan ada beza tak? Sama. Bagi saya dua-dua tak ada beza sebab kedua-dua anak saya memang dah mengenali pasangan masing-masing dah lama. Jadi masa diorang courtship tu semua dah daripada poli dah rasa dalam 7-8 tahun. Jadi masa tu lagi sekolah dan diorang sambung lagi belajar sampai degree tu semua. Jadi dari situ memang dah jumpa. Jadi perbezaan tak ada beza sangat, cuma okeylah kata orang kalau yang perempuan mungkin banyak boleh bawa berbual ke apa, tapi menantu saya kedua-duanya baik lelaki perempuan, kedua-dua tak banyak cakap, diam. Dia pendiam. Okey. Cuma saya bagi saya orang tak cerewet. Jadi kalau macam untuk kemas rumah ke apa, masak ni semua, saya tak berapa particular lah. Jadi sebab apa, kita kena tahu
anak-anak semua bekerja. Jadi kita tak payah nak ada expectation so high, nak macam orang mesti nak buat ni, mesti nak adu ni, semua. Jadi kadang balik pun diorang dah penat. Jadi macam menantu perempuan saya kerja dari Woodlands ke Changi. Dia SIA engineering kan, engineer. Jadi dia punya journey dia tu dah jauh. Lama. Pagi dia dah keluar, balik dah. Kadang dalam masa maghrib tu baru dia sampai rumah. Itu pun dia lagi dalam course. Kalau lepas course ni pun, kalau dia dah betul-betul dah internship dia dah habis, dia dah work on shift. That is 12 hours lagi. Anak saya sendiri 12 hours work tempat Exxon Mobil. Jadi masing-masing semua, memang rumah ni nampak ada rumah, tapi kosong. Yang ada 5 kucing. Saya pun dah cakap. Yang ada yang duduk rumah, kucing duduk rumah. Yang selalu tengok rumah. Yang manusia tak ada. Dia keluar masuk lah. Jadi Anda seumur dengan menantu kan, menantu perempuan. Jadi saya dapat lihat lah, artinya anda sendiri memang tidak meletakkan ekspektasi yang tinggi lah kan. Macam nak kena buat ni, nak kena buat tu. Tapi bagi diri anda sendiri, macam sometimes kita make it a point. Okay, sebelum kita keluar, lah selalu ibu-ibu kan, sebelum keluar mesti nak masak. Contoh. Betul tak? Jadi bagi diri anda sendiri, what are the basic things yang anda mesti lakukan sebelum anda keluar? Sebab saya tahu anda pun seorang wanita yang aktif dan bekerja kan. Anda bukan ibu mertua yang duduk rumah, goyang kaki kan? Awak berjalan kaki. Ya, saya tetap bekerja. Cuma masa tu saya kena pandai bagi. Kadang itu pun kalau kita masak pun kadang budak-budak muda sekarang ni pun kadang kalau kita masak masakan Melayu selalu pun macam ini pun diorang dah jelak. Nanti ada diorang nak bertukar-tukar selera. Jadi selalunya mesti nak bertanya dulu, dah makan belum, nak makan tidak. Jadi selalunya saya tak nak bazirkan makanan. Sebab apa? Kadang pada time diorang dah balik rumah pun kadang dah penat. Diorang dah tak nak makan apa-apa. Jadi macam kalau kita masak apa-apa pun, elakkan nak rasa kecil hati kan. Lagi baik bertanya dulu. Kan kalau tidak nanti lauk terbuang gitu aja. Sayang. Betul. Saya rasa itulah satu tip yang baik Ya, kita secara tak langsung kita tak sedar yang betul. Kita perlu berkomunikasi Kita jangan assume hari ni nak masak. Kan ada ibu sudah siapkan jadual hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Minggu masak apa. Kan? Lepas tu dah masak dah penat-penat, anak tak makan, lepas tu Senin mengomel. Yelah, rasa kecil hati kan sebab tu sayang buang. Betul, jadi rasa-rasa buang masa, buang duit. Buang makanan, betul. Buang makanan. Jadi itulah satu proses yang baik. Jadi komunikasi. Mungkin saya nak beralih kepada Cik Suria Kechana sebagai wakil pada pihak suami lah ya. Tapi sebelum tu, Ustaz Ali, do we have any comment or anything from Ada. Okey, sebelum menutup teruskan. Bagi mereka yang menyaksikan kita pada hari ini live, kita tengah berbincangkan mengenai pasal menantu dan mentua boleh ngam ke dan adakah suami tersepit di tengah-tengah, insya-Allah. Okey, inilah perbincangan hangat kita pada hari ini, hari Sabtu kita, Senyum Sabtu, boleh saya katakan Senyum Sabtu pada hari ini, santai-santai, mana kita bincang tentang topik yang mungkin agak sensitif namun begitu penting bagi untuk mendapatkan satu rahim yang hubungan antara keluarga, insya-Allah. Dan bagi mereka yang ada soalan boleh komen dan juga boleh share dan juga ajukan kepada ahli panel kita dan boleh kongsi dalam komen kita, insya-Allah kita akan cuba menjawab, insya-Allah. Baik. InsyaAllah. Okey. So balik kepada Puan Suria, tadi anda ada beritahu yang anda pernah duduk serumah dengan ibu mertua selepas rumah tangga. Mungkin boleh ceritakan pengalaman anda? Saya masa saya berkahwin, saya kahwin berapa tahun lalu, 25 tahun yang lalu tu saya berumur 24 tahun. Jadi seumur dengan isteri saya. Jadi kira kohort kita kira kahwin muda jugalah dari segi umur kerana saya pun berkahwin, my wedding is during my term break while I was still sedang belajar di universiti. Jadi sebelum dapat bachelor dah hilang bachelorhood lah. Jadi I like that. Good. Jadi saya dah berkenal dengan isteri sebelum tu, girlfriend dalam 3 tahun, lepas tu bertunang setelah 1 tahun dan saya tahun pertama tu saya satu rumah dengan mertua saya, tapi bukan saya saja, kerana isteri saya ialah anak ketiga
Dah masak ya? Isteri saya adalah anak ketiga dan seperti mana yang macam budaya kita kan, selalu yang sulung kena pergi dulu kan, kena mula dulu. Jadi anak ketiga. Jadi apa yang terjadi ialah kakak isteri saya, kakak ipar saya yang sulung pun setuju untuk berkahwin bersama. Jadi kita ada joint wedding supaya tak janggal lah. Jadi anak sulung dengan anak ketiga, so we have the same wedding. Jadi yang on Friday pernikahan between my sulung ipar dengan on Saturday is mine lah. Jadi kita tak ada urutan juga. Jadi tahun pertama, jadi masa tahun pertama itu kedua-dua pasang suami isteri kita tinggal di tempat rumah mertua, ya. Dan setahun kemudian saya berpindah, tapi ada pergeseran jugalah sikit, tapi tak serius sangatlah. Kerana saya dah biasa, saya anak ke-11 kan. Jadi di keluarga saya yang Anak ke-11. anak 11. Oh, okey. Ramai. Jadi ramai kan. Jadi so and dekat rumah kerana dah banyak lelaki, actually I only have 3 sisters and I stay kat my sisters punya side masa when I was growing up kan. Jadi ada biasa kat dapur. Tapi kalau mak mertua kan, dapur kan domain perempuan kan. Dia teritori. Dia tak kasih. Jadi kadang-kadang yang awal tu kadang-kadang saya suka pergi dapur, nanti my mother-in-law macam tell my wife, why your husband in the kitchen? Kenapa suami kau kat dapur? Kan dia kena kat luar, tak boleh kat dapur. Tapi kelamaan dia faham bahawa itu satu kebiasaan untuk saya kan. Lama sekarang pun saya kalau bila masa pergi ke rumah dia pun dia lebih menerimalah bila saya masuk dapur. Jadi pengalaman sebenarnya saya sudah dapat memperhatikan daripada kakak dan abang sulung saya cara hidup menantu dengan mertua. Dan dari situ saya mempelajari dan mula mengenal mertua saya dari awal. Jadi masa saya berkenalan dengan ibu saya sudah cuba mengenal dan mengambil kesempatan semasa buat perancangan perkahwinan, the wedding planning untuk memahami cara mereka membuat keputusan. Jadi tahu siapalah yang bersuara lebih, siapa yang boleh, who are the real decision maker dekat family lah. Pasal my wife family semasa tu arwah datuk dia yang is quite influential dengan dia punya family punya thing. So saya pun juga perlu mengambil hati my wife punya grandfather, the mother. My father-in-law pendiam. Jadi banyak berbual antara the interface dengan my in-law dengan my mother-in-law. Cubalah saya ambil cuba juga ambil hati dia. Saya tahu dia suka durian. Jadi kalau beli durian season aja. Pandai awak ya. Dan satu perkara yang penting yang saya pelajari daripada kakak abang saya yang sulung yang lebih tua yang rumah tangga ialah ketika kita buat our lines of communication kira very clear lah. Jadi apa yang pasal keluarga mak isteri dia yang handle, dia yang front. Kita boleh buat collective tapi dia yang berbual. Saya akan diam. Jadi apa yang perkara keluarga saya dia yang diam, tapi kita bincang tapi saya yang bersuara. Jadi tak ada cross line dengan selama itu dia telah for both side dah okey lah. For my side, my wife lebih struggle lah pasal nak deal dengan dia. 11 awak. Adik-adik awak total berapa? Awak yang ke-11. 12. Total 12. Ini untuk saya cuma 3 je lah. Dia tu elder sister dengan one younger brother. Jadi a bit easier for my side. Tapi for her share dia lah. 12. Ramai. Tapi my mother did something that sesuatu ibu saya melakukan sesuatu yang saya akan teruskan. Isteri saya pun fikir satu yang akan teruskan ialah my mother semasa just the first week yang kita sedar suami isteri tu, my mother cakap dengan tell me straight, kata if anything happen between the two, kalau ada perkara antara kedua-dua saya akan mendengar isteri kamu dulu. Kerana kamu anak saya, menantu saya amanah saya. Itu yang dia kata. Pasal dia memasuk keluarga kita. Betul. Ya, jadi yang menantu tu amanah pasal dia masuk rumah kita. Jadi saya sebagai anak lelaki. Jadi mudahlah apa-apa nanti kalau my mother pun dah tak tinggal kat Singapura, dia tinggal kat Jogja, Indonesia. So a bit long distance jugalah, sama jugalah.
Tapi kalau dia datang tu nanti my mother pilih lah tinggal kat rumah anak siapa. For 2 weeks and so forth ya. So the only thing my mother pantang that my wife know is dapur kena jaga dia punya rempah ratus, garam, gula. Jadi sebelum tu tapi apa yang penting kita pakat lah. Jadi both of us know macam my mertua nak apa. Jadi both of us will work to present that picture to them. My mother perlu apa, we both of us work to present for that. Jadi bila kalau I want to be served macam cup sit down at the living room enjoying myself, I will go to my in-laws house. Because over there my mother-in-law will expect her daughter serve you. Kalau kat rumah kita buat sama-sama. Jadi kita ada persona lah. Kita pandai ambil hati, pandai memahami keprihatinan. Ya, itu sajalah pengalaman saya tinggal bersama dan tinggal dengan rumah sendiri. Dan kerana pun saya semasa tu berkahwin, saya bekerja sebagai sepenuh masa di Singapore Armed Forces kan, di Army, jadi saya jarang di rumah. Sebab itu saya pun memilih untuk bertinggal dekat dengan mertua saya supaya isteri saya boleh ke rumah ibunya. Waktu tu di mana? Di kawasan mana? Saya di mana-mana. Tak ada waktu yang mula-mula waktu kahwin tu. Saya di Tuas. Di camp di Tuas. Dan seterusnya saya di-posted ke Pulau Tekong. Jadi tapi waktu duduk dengan mertua di mana? Di Jurong, kawasan Jurong Di Tuas. Kawasan di Tuas. Jadi dekat. Tinggal di mana? Tinggal di West Coast, yelah, jadi dekat dengan Tuas. Jadi saya tinggal di West Coast, jadi rumah mertua saya depan ajalah. Saya tinggal flat ni, dia tinggal rumah depan. Jadi setelah untuk isteri saya bila saya jarang di rumah, nanti mengalih ke sanalah. Jadi inilah sepahaman yang kita kena berusaha sampai hari ini. Tetap berusaha untuk mengambil hati, untuk jaga hati, untuk memahami. Betul, mengambil hati, jaga hati. Ya, betul. Dan berapa anak Tuan Suria? Anak saya 3 perempuan. 3 perempuan. Yang tua 24 tahun, yang paling kecil 16. 24, tak lagi dah boleh menantu ya. Itulah saya juga kerana itu saya juga dapat reflect balik jadi ini salah satu peluang untuk saya macam mengimbas kembali sekarang untuk mensiapkan diri sebagai mertua pula. Betul lagi. Betul. Sebab tu saya lihat kita bermula sebagai menantu, nanti akhirnya kita akan berakhir sebagai mertua ya. Dan benda ni berpusing berpusing. Jadi hari ni kita nak jadi menantu macam mana? Kita nak jadi menantu hantu ke? Menantu yang ditatang ke? Jadi nak menantu hantu kan? Nanti sampai masa kita tengok siapa yang lebih berhantu. Okey. Lena ada. Yes. Sorry. Alhamdulillah kita bersama Puan Zarina Nazarudin, terbitan Puan Nazarudin yang kongsikan topik hangat kita hari ini, mertua dan menantu boleh ngam ke? Adakah suami tersepit di tengah-tengah? Alhamdulillah kita ada 2 komen di sini. Satu dari terima kasih daripada Puan Tanti Arfauzi. Assalamualaikum. Menantu and mentua boleh je ngam, insya-Allah, as long as tidak hidup bersama. 30 tahun usia perkahwinan belum pernah hidup sebumbung, dan mertua atau orang tua sendiri kerana suami tak suka tinggal dengan orang lain. Kami juga sudah ada 2 menantu. Alhamdulillah. Okey, bagi mereka mungkin ini ialah satu cara yang lebih mudah untuk berkomunikasi. Kadang yang ada orang tu yang saya selalu dengar lah, dekat-dekat bau tak best. Bau busuk. Tak best busuk. Okey, jauh bau wangi. Mungkin ini. But it works for them. Alhamdulillah, it works for them. Terima kasih Puan Tanti kerana pengungsiannya. InsyaAllah kita mungkin saya boleh kongsikan sikit apa yang kita boleh bantu ataupun nasihat yang saya boleh berikan insya-Allah untuk mendapatkan rumah yang berasaskan. Juga terima kasih kepada Puan Norbita Naomi. Perkongsian ni ialah bila mertua duduk dengan menantu jangan ikut resmi sendiri. Setiap manusia ada mood. Kena tengok mood. Kena tengok angin, north south west kena tengok arah angin macam mana. Jadi ini semua kita kena tengok. Jadi maksudnya kita masuk rumah tu kita kena scan lah. Kena scan tengok macam okey ke tak okey ke. Seperti mana Cik Suria cakap, belilah durian. Jangan tangan kosong. Mesti nak pandai ambil hati. Beli durian. Tapi kalau durian makan banyak sangat hangat nanti panas. Jadi kena balas dengan mangosteen.
Sejuk sikit atau watermelon insya-Allah. Terima kasih kepada mereka yang telah berikan komen dan kita mengalurkan lagi soalan dan perkongsian yang daripada all the viewers, insya-Allah kita akan kongsikan bersama di live pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ali. Okey, tadi saya ingin tambah apa yang dikongsi oleh Puan Suria. Saya rasa bila kita mengahwini pasangan kita secara tidak langsung kita juga mengahwini satu keluarga dia. Kakak, adik, adik-beradik, mak bapak, datuk, nenek, semua makcik, pakcik. Jadi kita bukan perlu hanya memahami pasangan kita. Itu dah satu cabaran. Kita dah tak kenal dia. Yalah, maksudnya dia dibesarkan dalam suasana yang berbeza. Kita dalam suasana yang berbeza kan. Tiba-tiba kita disatukan, lepas tu belum lagi nak tahu tentang dia karakter, kita kena belajar pula tentang mentua kita, ipar dua kita. Ya. Jadi mungkin kepada Puan Mazda yang pastinya sudah, saya rasa antara kita ni paling berpengalaman. Jadi ya, Kak Mazda Taib adalah seorang mentua yang saya memang akui lah sangat berpengalaman dan saya tahu anda mempunyai dua orang menantu perempuan ya Kak, dua menantu perempuan dan anak akak yang sulung pun sudah berumah tangga selama 25 tahun. Jadi macam mana Kak Mazda menjaga perhubungan baiklah antara kakak dengan menantu dan pastinya kita tahu Kak menantu fikiran menantu zaman sekarang mentaliti mereka, cara mereka berbeza dengan cara kita. Ya. Mungkin pengalaman kakak sendiri. Okey, bagi Kak Mazda, menantu Kak Mazda dua-dua Kak Ma anggap macam sahabat tau. Yang sulung tu kahwin dah 25 tahun ni, baru-baru dia kahwin macam dia tinggal dengan ibu dia kan. Jadi Kak Ma tinggal sendiri. Daripada situ jadi Kak Ma jarang tau datang. Kita jarang datang rumah besan kita. Sesekali kita datang hari raya. Daripada situ kita dapat mengetahui apa yang menantu kita suka, apa yang dia tak suka. Jadi kita boleh tahu tau. Lagi kalau sekarang dah 25 tahun, kita dah dapat baca apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Kak Ma contoh Kak. Apa yang dia suka Kak? Okey, contoh. Sekarang Kak Ma tanya dia, Yona nak beli baju ni tak nak? Ibu ada kat Gelang ni, tak tak? Alah Bu, dia cakap dia macam lembut. Alah Bu, tak nak lah, bukan taste Yona lah. Okey, I tak terus bangkit, I tak payah gaya, tak ada. I terus stop. I punya orang macam gitu, terus stop. Jadi dia tahu, oh ibu dia gini. I dengan dia tak pernah bertengkar, tak pernah kecil-kecil hati. I give and take. I seorang ibu mertua yang very open-minded. Jadi dia tanda tak apa. I tak pernah macam orang kata merajuk ke apa-apa tak. Itu yang pertama Dari segi makanan pun gitu. Tapi dia fahamlah Kak Mas orang ni suka makan lauk yang sedap-sedap. Kalau bilang lah ikan pari asam pedas mesti dia dah tahu tau, dia tak payah tanya dengan Kak Mas. Bila Kak Ma datang dan nak saja, dah ada. Alah, ibu kan suka ini. Kak Ma dengan menantu Kak Ma macam lemah lembut lah ya. I tak ada macam, I kan orangnya penyayang. Jadi I tak ada macam, kita ni mertua ibarat datang rumah anak, mata buta tau, keluar bisu ibaratnya. Kita tak ada pergi menyinyir dengan saudara mara, rumah anak aku gini. No, that is not. Kita telah diajar dengan mak bapak kita kan. Jadi perhubungan Kak Ma dengan menantu-menantu Kak Ma tak pernah kecil hati lah demi Allah. Lagi yang nombor dua ni. Yang nombor dua ni anak Kak Ma lagi artis kan. Dia banyak kawan perempuan semua kan. Jadi menantu Kak Ma pun macam very understanding. Dia tak pernah macam Bu gini-gini ngadu-ngadu tak. Jadi sayanglah Kak Ma dua-dua sayang. Macam kawan-kawan, macam kalau kita berjalan, kalau ada family bonding ke kan ramai-ramai, ada happy-happy. Macam gitu tau Kak Ma punya family. Lagi anak Kak Ma yang sulung tu umur dia dah 46 tahun lah. Dia boleh datang, dah boleh jalan dengan Kak Ma, orang ingatkan suami isteri. Jadi macam kita, nak katakan, oh ibu mertua, macam mana kita layan menantu kita, gitu juga macam Kak Ma tak ada anak perempuan. Jadi Kak Ma layan mereka sebagai macam anak Kak Ma tau dia. Okey Kak, tadi akak sebut, akak cakap tak ada anak perempuan kan? Samalah kita Kak, saya pun tak ada anak perempuan. Anak saya dua-dua lelaki. Jadi saya pun ni nak buat persediaan. Dia punya preparation bermula daripada sekarang Kak, tadi akak sebut bila masuk pilah rumah yang menantu, mata buta mulut bisu. Okey, tapi Kak saya nak tanya, anak kakak lelaki kan? Anak kakak lelaki. Pasti mesti ada 2-3 makanan masakan kakak yang favourite dia. Betul tak? Macam mana pun kalau dia datang rumah kakak, dia mesti nak suruh kakak masak. Betul tak Kak? Ada tak? Tak, tapi baru-baru kahwin, dia tahu anak kamu suka makan asam pedas kan? Okey. Kalau isteri dia masak, dia cakap terus terang lah, alamak you tak
You tak pandai lah. I suruh my mother. Jadi bila dia datang rumah Kak Mas, Bu, nak masak gini. Lama-lama menantu Kak Mas belajarlah dengan Kak Mas. Okay. Bu, macam mana Bu masak gini-gini? Okey, mari sayang Ibu ajar Dan sekarang Kak Mas rasa dia lebih pandai daripada Kak Mas. Okay. Betul. Mestilah, Saya percaya ya. Itu mesti permulaan. Saya rasa dalam mula-mula hidup rumah tangga pastilah. Mana boleh kita isteri moden-moden, betul tak? Puan Maria betul kan? Mana kita nak boleh bandingkan suami kita dengan mak dia masak dah bertahun kan? Tiba-tiba kita masuk baru kahwin 1 tahun dan nak lawan champion, tak boleh. Habis kita sebagai ibu mertua pula jangan pula, alah kau ni gini kau, jangan Don. Dia bilang Bu ajarlah Bu. Bila dia dah ajar kan kita ajar dia. Sekarang dia dah lebih pandai daripada Kak Mak. Oh, jadi kalau dia tanya 10 kali pun jangan sebut kau ni 10 kali aku dah ajar pun masih tak faham-faham. Itu YouTube ada pergilah buka tak payah Itu semua dialog kena simpan dah. Lagi sayang buku kan ada belajar. Kadang-kadang I pun bilang lah, tapi perangai anak Kak Ma, dia tak suka puji bini dia tau. Bini dia lah masak sedap pun dia tak pernah puji. Itu perangai dia. Itu macam suami saya tak? Nanti bilang sudah dengar ni sengaja. I marah sama anak Kak Mas. Apalah abang isterinya masak sedap-sedap tak pernah puji. Ibu aja yang puji. Habis dia senyum. Anak Kak Mas orangnya tak banyak cakap. Macam gitulah. Jadi dia suami isteri aman damai lah. Jadi ibarat kita datang rumah dia tu butakan mata tu janganlah merepek-repek lah. Kenapa tak beli ini? Kenapa tak beli itu? No. Jangan keluar bisukan mulut kita. Jangan bawa cerita. Jadi rumah tangga dia aman, kita hendak rumah tangga anak kita aman. Sebagaimana Kak Mat dulu gagal perkahwinan yang pertama. Macam mana boleh gagal. Jadi kita tak nak anak kita terjadi macam yang kita alami dulu. Jadi kalau boleh tak mau. Yalah, betul-betul. Kita belajar daripada kesilapan dan pengalaman yang lama. Benda yang kita tahu kita buat silap, kita tak nak ulangi. Ya. Dan kita mahu setiap rumah tangga ialah masyarakat kita berterusan, berkekalan hingga ke akhir hayat ya. Sebab saya percaya kekuatan masyarakat kita pastinya bermula daripada keluarga yang kukuh. Ya, dan balik kepada soal keluarga dan rumah, sebab tu dipanggil rumah tangga kan Cik Sazali. Jadi balik kepada soal rumah, keluarga dan rumah tidak boleh dipisahkan. Macam mana lama pun kita duduk dengan mak mertua ke, mak kita ke, satu hari pun tetap kita kena duduk rumah sendiri. Jadi mungkin daripada pengalaman anda tadi anda kata anda nak kongsi mungkin adakah mempunyai rumah sendiri salah satu cara untuk kita mengelakkan perselisih faham lah. Ya, antara betul. Itu yang cantik-cantiknya lah Sebab cantik-cantiknya sebab itu Kak Mas baru-baru dia dah berumah tangga. Anak Kak Mas, kita anak manja lah kan. Nak tinggal dengan ibu. Habis isterinya kata, alah tinggal dengan mak. Saya cakap dengan dia, ibu tak nak masuk campur. Asal korang diorang happy sudah. Jadi mak anak Kak Mas pun ikutkanlah isteri dia tinggal dengan mak mertua dia. Kak Mas tak paksa. Sebab apa Kak Mas dulu pun sama juga kan tinggal dengan mak Kak Mas. Tapi disebabkan cuaca buruk lah. Cuaca terlampau buruk. Faham. Kita faham. Tak dapatlah nak mengawal jalan yang sebaik-baik ni berpisah. Jadi kita tak hendak perkara tu berulang dengan anak Kak Mas sendiri. No. Jadi anak Kak Mas dua-dua alhamdulillah sekarang dah aman-damai, dah dapat cucu baru lagi Kak Mas. Alhamdulillah. Lagi menantu Kak Mas sekarang dia buat kerja kat rumah. Dia kerja kat SPH tau, Singapore Purse Holding. Dia one of the manager lah kat sana. Jadi dia buat kerja kat rumah. Anak Kak Mas dia mengajar, dia muzik kan, dia mengajar muzik. Okey Kak Mas, nanti Kak Mas kita pause kejap sebab saya nak Sazali pula cerita tentang pengalaman beliau dengan klien-klien beliau ya. Mungkin kita alih kepada Tuan Sazali Saran, tuan tanah kita. Boleh. Kak Mas, tadi saya agak tertarik dengan Kak Mas tadi cakap suruh digalakkan untuk puji masakan isteri kan. Saya terdengar satu cerita, ada satu cerita ni dan juga lepas dengar ceramah memang digalakkan kita mujikan muji masakan isteri ni kan. Jadi ada satu cerita ni, orang ni dah pergi ceramah, dia dah dengar lah, dia dah bertaubat, dia dah cakap okeylah tak apa, aku akan puji masakan isteriku. Dia balik balik rumah, lepas tu dia makan, dia kata okey aku akan praktis lah. Dia dah makan, dia alhamdulillah sedapnya masakan awak ini. This is the one of the best masakan. Lepas tu isterinya tengok dia satu macam. Mana? Dia kata kenapa? 15 tahun saya kahwin dengan awak tak pernah puji. Jiran janda hantar makanan awak puji.
Ganda. Ada lain cerita pula. Okey lah. Tu nak jadikan cerita je insya-Allah. Agak dah, dia mesti ada punchline punya. Jadi dia punya moral of the Jadi tak story. boring jadi tak boring kita. Ya. Soalan ni. Moral of the story Kak Mas, sebelum puji kena tanya, ni siapa Tanya masak? dulu. Itu dia. Dia salah puji pula. Dia bawa dia punya ilmu tu salah bawa tu. Baik. Okey, baik. Okey, jadi tadi pada mereka yang soal memberikan komen mana tinggal bukan tinggal sekubur, tinggal rumah. Sebenarnya saya memang banyak pengalaman di mana membantu pasangan-pasangan muda untuk beli rumah. Oleh kerana mereka nak berdikari, nak tinggal rumah sendiri. Saya rasa ini sebagai satu trend. Dulu satu ketika tu memang semua nak tinggal dengan mak bapak atau mak bapak tinggal bersama anak-anak. Memang itu sebagai satu macam trend dulu. Tapi sekarang ni kita dapat lihat di mana ramai yang ingin adakan rumah sendiri. Jadi ini mungkin perubahan zaman dan juga mungkin mereka lebih selesa dekat situ. Mereka dapat rumah sendiri. Sebab apa? Oleh kerana diadakan pilihan-pilihan ataupun bantuan dari kerajaan yang dinamakan grant untuk mereka dapatkan rumah sendiri. Grant kalau dengan beli rumah sendiri dia dapat 40 atau 50,000 grant dalam dimasukkan tabung CPF dan juga tambahan grant lebih sampai hingga 80,000 itu dah 40 dah 140 dan mereka yang tinggal dekat dengan mak bapak dapat tambahan lagi 20,000. Jadi di sini kalau dekat dengan mak bapak tu maksudnya jaraknya ialah 4 km. Jadi memberikan kelebihan bagi mereka yang ingin beli rumah. Jadi bermaksud sini itu adalah satu tak secara langsung menjadi satu galakan bagi mereka yang ingin tinggal sendiri tapi berdekatan dengan mak bapak, digalakkan dekat dengan mak bapak. Kalau jauh tak dapat tambahan negara lah. Jadi ini salah satu daripadanya kerana apa yang mereka ingin dapat rumah sendiri. Oleh kerana ada grant-grant kelebihan yang diberikan oleh kerajaan. Sama juga pada ibu bapa yang ingin dekat dengan anak yang dah menikah. Mereka pun dapat grant juga. Jadi sini ialah yang satu caranya. Dan juga mungkin saya rasa oleh kerana kerajaan ataupun HDB ada memberikan macam rumah studio ataupun rumah flexi flat di mana macam rumah satu bilik satu hall dan disyaratkan oleh kerana rumah ni hanya dibenarkan tinggal ibu bapa saja. Jadi anak-anak tak dapat tinggal. Jadi oleh kerana sistem kita ni kalau boleh saya katakan terjerat ataupun kita terikat dengan sistem rumah di Singapura ni pasal kita terpaksa tinggal bersendirian dan juga asalkan berdekatan. Tapi selalunya saya kata tu joke around lah cakap boleh kalau dekat dengan mak bapak boleh hantar lauk atau boleh ambil lauk kan. Memang betul. Boleh. Saya dapat hantar lauk. Jadi baru dapat mie rebus itu bukan apa dipermudahkan masak satu kali kan gitulah kan. Zali bukan boleh hantar makanan ke ambil makanan, dengan anak-anak pun boleh hantar. Cucu. Itu bonus. Pasal saya punya itu pasal saya punya pelanggan sekarang semua banyak peringkat JC. Betul, saya faham. Apa tu JC? JC tu jaga cucu. Jaga cucu. Betul. Peringkat JC sekarang ni. Okey. Jadi Junior college. Itu zaman kita junior college, sekarang zaman nenek-nenek Datuk, dia pun masuk JC juga. Betul, jaga cucu. Jaga cucu. Insya-Allah. So Zali, tadi awak cakap tentang perumahan ya. Ya betul. Sebenarnya kerajaan kita juga telah memberikan banyak kemudahan untuk membantu pasangan muda untuk mendapatkan rumah pertama mereka They call it their first marital house. Ya, dan saya rasa itulah sesuatu yang kita perlu tahu lah bagi anda yang ada berniat yang nak berumah tangga dan ini adalah salah satu cara kita maximize lah dan utilize apa yang diberikan oleh our government. Okay. Tapi dulu saya tahu ada rumah 3 generasi, tapi saya rasa dah tak popular kan. Sekarang ni macam tak dengar lagi lah. Jadi adakah itu sesuatu yang masih wujud ataupun memang dah terkubur? Okay. Masih ada lagi. Sekarang 3 generation, 3 gen masih ada lagi ditawarkan oleh HDB. Langsung beli dengan HDB, tapi dengan syarat mesti ada 3 generation lah. Mereka dan juga mesti bawa ibu bapa bersama. Yang bagus di rumah gini, diorang ada bilik sendiri, dia macam studio tau. Dia ada rumah bilik sendiri dan juga macam dapur. Jadi maksudnya di sini ialah mereka boleh dalam satu buah rumah tu ada satu rumah ada 2 rumah.
Maksudnya dia Macam ada dua pintu yang dua pintu berbeza. saya. Even in a condominium pun ada dinamakan dual key. Jadi dia masuk dual itu key. ada dua pintu. Jadi maksudnya boleh ada privacy sedikit dan juga mereka dapat satu rumah. Jadi kalau macam nak hantar childcare center dekat. Buka pintu je. Buka pintu je dekat. Tak payah naik lift, turun lift kan. Bergantung pada principal lah. Principal kalau macam available senang sikit lah. Kalau principal tak ada sikit. Okay. Dan saya rasa pintu tu pun bawah letak ini boleh tolak makanan. Boleh buat satu lubang kecil. Saya rasa oleh kerana dengan kita punya corak hidup kita lah, mana suami isteri selalunya bekerja, dan mereka untuk mendapatkan pembantu rumah agak kurang selesa sebab itu orang luar kan. Tapi jadi dengan cara gini parent dapat privacy dan at the same time berikan kemudahan. Ini semua adalah cara-cara di mana mengikut pada lifestyle masing-masing. Betul. Jadi maknanya bantuan dan sistem ada di luar. Jadi kita perlu bijak ya, mengetahui dan bertanya-tanyalah ya kepada bukan saja kita mesti tanya kepada pakar lah macam Sazali kan, tapi kita boleh bertanya kepada macam Cik Surya ya, Kak Mazda, Salama yang sudah berpengalaman. Jadi mereka sudah lalui. Jadi mungkin ilmu yang mereka ada tu kita boleh jadikan sebagai ni bagi anak-anak muda lah, pasangan muda kan. Jangan ingat sibuk tentang persiapan nak buat wedding kat mana, nak pilih tok kadi siapa. Itu dia punya begini je. Betul lah Puan Maria. Itu setakat kata orang tu 3-4 hari punya sibuk lah. Lepas tu nak lalui untuk sepanjang hidup ni tau. Itu yang perlu kita fikir. Lepas rumah tangga nak duduk kat mana. Kalau nak duduk rumah mak atau mak mertua pun kita kena fikir. Dia mesti ada deadline. Kepada adik-adik kita nak kahwin, nak duduk, nak tumpang rumah orang boleh. Ada deadline. Sebab dia mula-mula dia manis. Kata orang tu masih honeymoon. Dia macam manis. Nanti lepas tu awak cubalah untuk 6 bulan setahun bangun tengah hari, bangun matahari terbit, awak tengok. Siapa yang terpekik. Okay. Boleh saya tambah sikit? Jadi dalam waktu yang sama ni pun yang saya mengalami lah dengan pelanggan-pelanggan saya yang this is side punya kadang tu discussion diorang ada kat saya kan. Dan kadang diorang pun komplain juga. Dah lah tinggal, lepas tu kadang tak contribute kan. Jadi ni semua masalah. Jadi bagi mereka yang tinggal bersama ibu mereka atau ibu mertua mesti pandai-pandai lah kan. Kena contribute sikit lah. Dari segi keuangan, bil air pun siapa nak bayar kan? Kita ambil rumah sewa pun kena bayar. Apa lagi tinggal itu kan? Jadi saya rasa ini kita kena pandai-pandai lah kat situ kan. Jadi seorang ibu kalau terima tu diorang menghargai dan juga besar hati dapat tu. Saya rasa keberkatan tu adalah yang kita dapat. InsyaAllah dengan macam itu, jadi dapat kita hidup dengan lebih harmoni lah antara keluarga. Betul. Ya, betul. Dan sekali bawa durian kan? Baru nak cakap. I baru nak tambah, you dah tambah. Tapi tak kata hari balik kerja bawa durian, lama-lama dia punya flare pun dah tak ada. Dah muak. Nanti cakap dia ni dah pergi jauh, aku dah bawa durian. Confirm dia dah balik. Dia nak balik. Ada bawah dah bawa durian. Jangan manis. Jangan beli durian sale. First day Moonsang King, lepas tu red prawn. Lepas tu jangan kampung, tukar-tukar lah. Lepas tu kayap awak. Teruk lah macam ni Okay, Sazali, any comment from our viewers, our listeners? So far, alhamdulillah tak ada. Ada yang baru masuk dan diorang just press like and share. Yes, thank you so much for those who are watching. Do like and share dan moga-moga ini dapat memberi. Walaupun kita ketawa-ketawa, kita kelihatan santai, tapi kita mempunyai maksud yang mendalam. Ya, moga-moga ini dapat menjadi iktibar. Dan sebelum kita mengakhiri kita punya perkongsian, mungkin sedikit nasihat lah daripada Puan Maria Muhammad. Ya, mungkin perspektif anda, sebab saya pun tahu anda seorang asatizah. Jadi mungkin daripada segi sudut Islam lah. Ya, sebab saya percaya Islam ni adalah satu agama yang mementingkan keharmonian ya, kesatuan. Jadi mungkin ya sedikit pengertian sedikit sebanyaklah kita set track ataupun kita masukkan kita punya apa orang cakap tu keagamaan dalam keluarga, sebab ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang mana kalau kita tengok balik tujuan asal kenapa kita digalakkan untuk berkahwin, untuk melengkapi agama kita yang separuh. Jadi bila siapa-siapa yang dah kahwin dah lengkap dah agamanya, tapi bagaimana dia nak menuju ke arah keridhaan Allah pula.
kan, tak kiralah dah ibu tunggal ke ataupun menantunya ke dan sebagainya, semua kita dilahirkan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nasihat saya dari sudut pandangan Islam adalah yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang baik bersama dengan ibu bapa. Tak kira lah mertua ke, ibu bapa kita sendiri, komunikasi itu penting sebab itu adalah key of relationship. Dan seterusnya adalah trust, kepercayaan. Bila kita ada kepercayaan sesama kita, insya-Allah syaitan pun dah tak boleh nak jentik-jentik, tak boleh nak vaksin hati kita. Sebab apa? Dah ada percaya, kita dah tahu, communicate ada, dah percaya orang tu, insya-Allah kalau apa pun yang berlaku, kita akan berbincang. So sekarang kalau kita tengok ramai orang, tak kira siapa pun, kalau dia ada penyakit ataupun ada satu trigger dalam diri dia, apa benda yang dia dilempar, betul tak? Tak kira daripada mulut ataupun badan kita sendiri. So kat sini saya boleh kongsikan ada 7 benda yang kita boleh bawa bersama dengan kita. Apa dia? 7 tu, yang pertama, kalau kita ni checklist kita dalam kehidupan setiap hari yang saya bawa setiap hari, boleh kongsikan, saya boleh kongsikan. Yang ni daripada, saya belajar juga daripada Profesor Muhaya. 7 checklist ni hari-hari kita kena check, ada tak kita buat benda-benda ni semua. Yang pertama, sayang. Ada tak kita sebarkan kasih sayang sesama kita walaupun satu rumah ataupun tak satu rumah, tanyakan khabar pun dah memadai. Yang kedua, sabar. Apa yang datang dekat kita, tak kiralah dari sudut marah ke, yang datang berita sedih dan sebagainya, macam mana kita encounter sabar kita. Sebab sabar ni kalau kita nak tengok adalah satu pemberian daripada Allah SWT kepada umat manusia supaya kita ni boleh kawal. Sebab itu adanya sabar boleh menambahkan nikmat. Yang ketiga, sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, sebab setiap kesyukuran Allah akan tambah nikmatnya. Okey. Yang keempat, sedar diri. Sedar diri ni apa? Kita kena sedarlah situasi kita dekat mana. Peletakan kita dekat mana. Kalau kita anak, hormat. Kalau kita menantu pun hormat. Kalau kita mak mertua, kita kena tahu kita punya kasih sayang, kita kena sedar, oh this is our limit kat situ. Kan ada orang suka cakap lepas. Kan? Betul, memang boleh, tak ada masalah. Outspoken tu boleh dalam Islam, tapi dia ada batasannya. Sebab apa? Bila orang tak fikir batasan-batasan ni, takut-takut dalam diam kita makan hati. Hari ni kita tak nak makan hati, kita nak ambil hati, kita nak beri hati kita kepada family kita. Seterusnya, sucikan hati kita. Perkara yang syaitan paling tak suka adalah kita sucikan hati kita. Dengan apa? Dengan sentiasa bersyukur dan zikir kepada Allah. Zikir yang paling simple kita boleh buat as a family kan, selepas solat, la ilaha illallah. Itu adalah kekuatan untuk akidah kita untuk zaman sekarang. Sekarang kan banyak influence kita, K-drama lah, apa drama lah. Lepas tu nanti tengok drama tu, macam mak mentua aku lah kan. Macam bapak mentua aku lah kan. Macam menantu aku yang licik tu. Padahal dalam apa-apa drama, diorang akan based on true story sikit. Tapi dia sebenarnya untuk jentik hati kita, untuk apa? Hint diri kita, kena berubah. Kena sedar macam tu. Dia bukan macam nak kena compare. Dia ni macam mak mentua aku sama. Pakai bag LV kau kan. Pakai ni kau jalan sama macam mak mentua aku. Macam tu kan. Padahal hakikat itu adalah benda yang reality. Dan bagaimana kita sebagai menantu, macam mana kita nak ambil hati mak mentua kita. Kadang-kadang saya sendiri as a ustazah, mak mentua saya orang biasa-biasa. Tapi saya tabik. Sebab apa? Dia didik suami saya menjadi seorang hafazan Al-Quran, penghafal Al-Quran 30 juz. Tapi she's a normal woman. Dia bukan ustazah. Dia bukan seorang yang orang cakap duduk atas sejadah 24 jam, tak. Tapi how Allah SWT give her that kekuatan untuk lahirkan seorang lelaki yang sekarang jadi suami saya. Itu yang saya rasa, apa lagi yang saya nak minta dengan mak mentua saya. Sebab she already did her part. And sekarang saya tompang apa yang dia ada. Satu selalu masa suami saya graduation, dekat atas stage yang saya tengah naik tu, saya share dengan mak mentua saya. Mami tahu tak, orang yang tengah naik atas stage tu, orang yang hebat Mami, disebabkan didikan Mami. And dia kata tak pernah ada orang cakap dengan Mami macam ni. So saya ni telah menjentiklah hati dia sedikit sebanyak. Sebab kita tua, kita faham kita dah mature daripada anak dia kan. So kita faham keadaan dia. Jadi bila anak dah kahwin dan dia tak dapat the love sangat kan, macam dia rasa love dia dah kena ambil
dengan seorang Betul, wanita kan. betul. Jadi saya kata tak, we share. Dia cakap, saya share. Your son dekat Singapore ramai orang suka, sayang. Sebab kan mami yang didik. Itulah sucikan hati kita. Sebab apa? Bila kita fikir yang baik tentang kita punya mata ni nampak perspektif yang baik terhadap orang lain, Allah akan nampak semua kebaikan orang. Betul. Yang seterusnya silaturahmi. Second last, nombor 6, silaturahmi. Kan kita kena ada that thing. Sebab apa sekarang ramai orang macam kita katalah rumah 4 km pun datang within 4 km datang setahun sekali. Betul tak? Kan? Mesti adanya. Yang tersenyum tu betul lah kan 4 km dekat padahal bagi kita kan. Tapi sebabkan komitmen kehidupan. Tapi kalau tak boleh datang sebabkan COVID kan, kalau ada nenek yang tua dekat rumah, kita nak jaga keselamatan dan sebagainya, calling lah. Kan video call ke dan sebagainya. Sekarang teknologi banyak. Silaturahmi ni dalam berbagai bentuk. Kan hantarlah groceries kat rumah, tiba-tiba ada NTUC datang online ke, happy lah kan mak tu kan. Ataupun nenek ke siapa ke kan, happy. Yang terakhir, jika kita nak bersihkan hati kita, kita nak tenangkan hati kita memperbanyakkan sedekah. Tak kira apa pun. Senyum pun sedekah. Kalau ada duit, kita ada apa orang cakap kemampuan yang lebih, boleh sedekah. Kan tak kira makanan, tak kira apa pun pakaian, kalau kita ada yang lebih. Kita tahu zaman sekarang pandemik banyak yang memerlukan. Jadi dengan 7S checklist ni, mari sama-sama kita dengan keluarga kita gunakan ia supaya kita dapat menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Itu sahaja daripada saya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wow, cukup padat ya. Semua sudah dirangkumi 2K dan 7S. 2K komunikasi dan kepercayaan dan 7S. Itu nanti insya-Allah Ustazah Zali kita letak dekat kita punya komen Jadi siapa yang melihat boleh membaca juga. Okey, jadi sebelum saya menutup, mungkin wakil bagi pihak suami Cik Suria Kencana, mungkin nasihat anda kepada ibu pasangan muda terutama para lelaki ni lah nanti nak naik title kepada suami daripada anak kepada ibu, mereka akan menjadi suami dan tetap anak kepada ibu mereka. Jadi nasihat anda kepada anak-anak muda kita yang bakal berumah tangga atau mungkin yang telah berumah tangga juga. Nasihat tu tak sangatlah, tapi kongsi tentang daripada pengalaman Yang pertama, semasa nak wedding planning tu ingat jugalah mula mengeratkan silaturahim, mengenal sama mengenal Yang kedua seperti saya katakan tadi, pastikanlah boundary, especially apa yang tak boleh dicakap. Supaya kita faham. Ya, dia faham. Yang I think the thing I want to ingin saya pas the punya is macam seperti dikatakanlah have open communication and trust your spouse to know how to deal with their family. So dia orang membesar dari keluarga. Bagaimana kita cuba mengenal keluarga dia yang besar-besar pun susah. Jadi dia sendiri yang mengenal. Dan yang akhir sekali, don't put your spouse against their own parents. Betul. Don't do that. Don't put, jangan buat mereka memilih antara suami dan keluarga dia. Jangan. Jangan buat mereka dalam situasi begitu. Itu saja. Okey, insyaAllah. Jadi Encik Sazali, any closing statement from your side? Alhamdulillah, so far cuma saya mengucapkan ribuan terima kasih bagi mereka yang telah watch kita live secara live dan telah beri komen dan juga like pada all kita punya sesi ni. Kita ucapkan ribuan terima kasih dan mungkin dengan apa yang tadi saya memang you know me lah, saya memang macam nak cakap tadi Ustazah cakap ada 7S, saya nak tambah lagi 1S boleh Ustazah? Boleh, silakan. Nak tahu juga apa dia? Kesimpulannya score point. Mesti score point. Score pointnya ialah score point dengan isteri, dengan mentua dapat score point. Jadi boleh dah dapat kita menjadi Mentua of the Year Award setiap tahun. Masya Allah, amin. Okey, insyaAllah, alhamdulillah. Dan terima kasih juga saya kepada anda sedang menonton dan terutama sekali kepada 5 panelis saya. Alhamdulillah kerana sudi untuk ke depan dan berkongsi bercerita tentang pengalaman anda pada hari Sabtu ini. Dan akhir kata daripada saya rasa dalam isu rumah tangga tiada siapa yang menang atau kalah. Konflik, perbezaan memang pasti ada. Kerana itulah asam garam kehidupan berumah tangga.
Ya, kata orang kalau tak nak basah jangan main hujan. Ya, tapi tidak. Ini adalah sunnah ya, sebagai orang Islam kita memang digalakkan untuk berumah tangga sebab kata Nabi Muhammad ya, umatku yang berumah tangga. Apa ustazah? Mengikut Penuhkan sunnahku. Siapa yang menikah mengikut sunnahku. ikut sunnahku. Betul ya. Suami bukan kahwin sampai 3 4 ya. Bukan. Nak kena tulis disclaimer Okey, jadi moga-moga tidak ada istilah menantu hantu kerana pada hari ini kita yang bergelar menantu mungkin akan menjadi mertua pada satu masa nanti. Jadi mertua bagaimanakah kita nanti, itulah yang perlu kita fikirkan sebab dalam hidup rumah tangga kita harus saling hormat menghormati dan itulah yang kita cari, ketenangan. Ya, akhirnya kita semua mahukan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. InsyaAllah itulah harapan saya dan moga-moga perkongsian kita hari ini telah mencapai matlamat itu. Pada anda yang mungkin sedang mengalami kegenjutan atau sedikit gelora dalam rumah tangga, ingatlah apabila kita diuji, artinya Allah sayang pada kita. Ya, dia ingin mendengar rintihan dan doa kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan benda-benda yang lain. Jadi inilah Allah jentik kita sedikit sebab dia ingin mendengar kita sujud dan berdoa dan memanggil namanya. Ya, insyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih semua ya, from the bottom of my heart. Thank you so much. I wish we can meet up again maybe for another different session, different segment. Pastinya dalam berbual keluarga. Bersama saya Zarina Zahrudin. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.